Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Sains tahun 4 bersama Cikgu Amy. Jangan lupa like dan subscribe ya. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan dengan sifat cahaya dan kepentingannya. Okey, kita dah belajar 3 sifat cahaya. Hari ini kita nak tahu kenapa sifat cahaya ni penting. Apakah pentingnya sifat cahaya ni? Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir sesi ini, murid-murid akan dapat menakul kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan harian. Okey, ingat lagi tak 3 sifat cahaya yang kita dah belajar sebelum ni? Okey, tak apa. Kita akan ulang kaji dulu ketiga-tiga sifat cahaya tersebut. Mari kita lihat sifat cahaya yang pertama, iaitu cahaya bergerak lurus. Okey, cahaya ni sifatnya bergerak lurus. Jadi disebabkan dia bergerak dalam garisan lurus, akan menyebabkan pembentukan bayang-bayang. Bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek legap. Kalau ada benda menghalang, cahaya tak boleh belok. Jadi dia akan menghasilkan bayang-bayang. Okey, jadi awak dah belajar saiz dan panjang bayang-bayang, bentuk bayang-bayang. Okey, semua ni boleh diubah. Saiz dan panjang bayang-bayang boleh diubah bila kita menggerakkan objek dan juga orientasi bayang-bayang. Okey, sifat cahaya yang kedua ialah cahaya boleh dipantulkan. Okey, bila cahaya boleh dipantulkan, kita akan terhasilnya image. Okey, image pada permukaan air, image pada cermin, bulan memantulkan cahaya matahari. Okey, bulan dia tidak mempunyai cahaya, tapi pada waktu malam, bulan memantulkan cahaya matahari. Sebab itulah bila bulan purnama kita nampak terang sangat, sebenarnya itu ialah cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan. Okey, sifat cahaya yang ketiga, cahaya boleh dibiaskan, iaitu pembiasan cahaya. Okey, pembiasan cahaya ni akan menyebabkan fenomena pembentukan pelangi. Selain tu, kita juga dapat melihat image yang dibesarkan. Contoh benda yang jauh kita boleh nampak besar, boleh besarkan lah. Kalau jauh tak nampak, kita boleh besarkan guna kata pembesar. Atau benda yang kecil kita boleh besarkan guna kata pembesar. Kemudian air nampak macam cetek, ikan pula nampak macam besar. Okey, awak kena ingat dalam pembiasan cahaya, sebenarnya dia image yang terhasil yang kita nampak tu berbeza daripada sifatnya disebabkan pembiasan cahaya. Jadi yang ikan tu nampak besar, air nampak cetek. Okey, itu contoh. Okey, mari kita lihat kenapa tiga-tiga sifat cahaya ni penting. Okey, setiap sifat cahaya mempunyai keistimewaannya tersendiri. Jadi, kita akan tengok kepentingan sifat cahaya. Okey, mari kita fikirkan sama-sama. Okey, jika cahaya tidak bergerak lurus, adakah cahaya dari lampu suluh dapat menyuluh objek yang dicari dengan tepat? Kalau kita suluh tapi cahaya tu berbelok-belok, zigzag, dapat tak kita nampak dalam keadaan yang gelap? Bila kita suluh, tiba-tiba kita nak suluh ke depan, cahaya ke atas pula. Jadi sifat cahaya ni penting dalam kehidupan kita. Okey, bergantung kepada situasi yang kita gunakan cahaya tersebut. Contohnya bawa kereta, bawa motor pada waktu malam, dia suluh depan kenderaan. Kalau cahaya tu berbelok, dia suluh ke atas, kan dah boleh menyebabkan kemalangan. Jadi sebab itulah cahaya bergerak lurus tu penting sangat dalam kehidupan kita manusia. Okey, apa pula kepentingan cahaya boleh dipantulkan? Okey, cikgu pasti dekat rumah kamu ada cermin kan? Biasa tengok cermin nak sikat rambut, pakai bedak. Okey, kalau cahaya tak dapat dipantulkan, boleh ke kita tengok wajah kita pada cermin? Okey, kalau cahaya tak boleh dipantulkan, kita pandang cermin,
Macam kita tengok dinding batu, dinding kayu, tak ada apa-apa pun. Jadi sebab itulah penting sifat cahaya boleh dipantulkan. Okey, berfungsi pada ambulan. Tulisan pada ambulan kan terbalik. Itulah fungsinya sifat cahaya boleh dipantulkan. Okey, kepentingan yang ketiga, kita dapat melihat objek yang kecil menjadi besar dengan adanya kantar pembesar. Kantar pembesar menggunakan sifat cahaya yang ketiga, iaitu pembiasan cahaya ataupun cahaya boleh dibiaskan. Okey, selain 3 kepentingan yang cikgu nyatakan tadi, bolehkah kamu fikirkan kepentingan lain? Selain daripada 3 tu, boleh tak fikir lain kepentingan sifat cahaya? Selain daripada tu, ada ke lagi? Okey, kalau kita nak tahu sebenarnya sifat cahaya ni dah digunakan dalam perkembangan teknologi. Dah lama dah manusia guna dalam pelbagai objek ataupun alat yang telah manusia cipta. Pernah tak kamu tengok kaleidoskop? Kaleidoskop ni mempunyai pelbagai warna dan berubah-ubah dia punya warna dan bentuk. Okey, apakah sifat cahaya yang terlibat dalam pembinaan kaleidoskop ni? Boleh kamu fikirkan? Kaleidoskop menggunakan pembiasan cahaya. Pandai. Okey. Jadi kita dah tahu dia sebabkan cahaya dibiaskan disebabkan oleh medium-medium yang berbeza, dia menghasilkan warna dan bentuk-bentuk yang berbeza. Okey, yang seterusnya teknologi periskop. Pernah tengok periskop? Periskop ni digunakan dalam kapal selam. Orang dalam kapal selam duduk dalam air tapi dia boleh tengok apa yang ada di permukaan air. Apakah sifat cahaya yang terlibat? Macam mana dia boleh nampak apa yang ada atas air? Sebabnya dia periskop ni menggunakan prinsip pantulan cahaya. Okey, daripada mata dia ada 2 cermin dalam periskop dan boleh melihat apa yang ada di atas permukaan air. Menarik kan? Okey, seterusnya binokular. Binokular ni orang Melayu panggil teropong. Okey, teropong digunakan untuk melihat objek yang jauh. Walaupun jauh kita boleh nampak macam dekat. Sifat cahaya yang digunakan ialah pembiasan cahaya. Okey, membesarkan objek yang jauh atau kecil. Okey, jadi kesimpulan yang kita belajar hari ini, sifat cahaya penting dalam kehidupan seharian kita. Manusia telah mencipta pelbagai teknologi menggunakan prinsip dari sifat cahaya. Okey, 3 prinsip kan? Jadi nanti kamu boleh senaraikan apa kepentingan sifat bercahaya. Okey, setakat tu je untuk hari ni. Selamat belajar. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Jangan lupa like, subscribe dan komen.